Okay, so Assalamualaikum and good morning. So hari tu kita dah habis kan sampai mana? Sampai sini. Trisomy, betul? Betul. Kita tak tengok lagi yang ni, betul? Okay, so basically yang ni saya dah ada ajar pun sikit kan, iaitu waktu saya cakap division ataupun the failure of division waktu meiosis. So benda sama, cuma yang ni ditengok di apply lah untuk tengok jenis-jenis contoh macam mana boleh berlakunya Klinefelter syndrome, Turner syndrome, trisomy X dengan XYY syndrome. Okay, jelas setakat tu? Jelas ke setakat tu? So kalau kita tengok dekat sini, untuk yang contoh pertama ni, okay, dia sebut adalah apa yang berlaku dekat sini adalah non-disjunction during meiosis 1. So kita highlight benda ni berlaku dekat sex kromosom. Okay. Okay, so kita tengok apa jadi dekat dia punya sex kromosom. Okay, so ini adalah sel. So macam saya pernah cakap sebelum ni, setiap satu sel kita ada berapa kromosom? Setiap satu sel. Nah, 46. 46. Mana yang lain ni? Kenapa tak ramai? Respon sikit. Okay, 46. Siapa jawab tadi? Daniel. Okay, 46 atau kita tulis 44 plus sex kromosom. Sama ada XX ataupun XY. So setiap satu sel kita ada banyak tu. Fatihah ada tak Fatihah? Fatihah. Okay. So 46, 44 campur XY. So hari tu kawan awak, okay, Fatihah ada tanya kat saya, Madam, kalau orang tu ada Down syndrome ke, ada apa-apa penyakit ke, adakah setiap satu sel dia tu ada kekurangan ataupun kelebihan kromosom lah. Contohnya Down syndrome, kita tahu Down syndrome trisomy 21. So dia berlebihan satu kromosom dekat kromosom number 21. Okay, so soalan Fatihah adalah, adakah semua sel dia berlebihan satu kromosom dekat kromosom 21? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? J. Harish ada? Saya madam ada. Apa jawapan dia? Faham tak soalan dia? Tak madam tak faham. Tak faham. Tak faham tanya. Okay. So soalan kawan awak, okay, kalau kita tahu trisomy 21, dia ada lebih satu kromosom dekat kromosom number 21, betul? Betul madam. So soalan kawan awak, adakah semua sel dalam badan dia akan ada lebih satu kromosom dekat kromosom number 21 ataupun hanya spesifik sel sahaja? Semua sel madam. Yes, semua sel. Sebab apa? Sebab kita tahu non-disjunction ni berlaku waktu meiosis. Okay. So meiosis akan hasilkan of course lah gamete cell. So gamete cell akan ada one from mother and another one from father. Betul? So bila combine dia akan jadi zygote, embryo and so on. Dan benda ni dia akan undergo repetitive mitosis, which is mitosis akan jadi sel yang exactly the same lah. Kalau kromosom dia ada 47, maka semuanya akan ada 47. So the whole body akan ada setiap satu sel tu akan ada 47 kromosom disebabkan dia lebih satu kromosom. Macam itulah. Sama juga dengan orang yang ada kurangnya atau apa-apalah.
Kecuali untuk mutation yang berlaku disebabkan induced mutation. Katakan dia terkena chemical ke, dia kena gamma ray ke apa-apa. So mungkin dia affect kepada spesifik sel sahajalah. Okay. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Jelas. Okay. Jelas, So okay. back pada sini. So ini adalah 44 plus. Okay. 44 plus XY. So dia male ke female ni? Male. Male. Okay, so dia undergo cell division. So kita nak highlight, kita nak cakap pasal sex kromosom dia. So ini adalah kromosom X. Dan yang kecil ni, walaupun bentuk dia macam separuh, tapi ini adalah kromosom Y yang lengkap. Memang kromosom Y dia memang sangat kecil compare to kromosom X. That's why dia tak boleh carry any gene. Okay, faham setakat tu? Faham tak? Faham. So bila undergo meiosis, okay, lepas habis meiosis, anaphase, telophase semua tu, katakan berlaku non-disjunction. So what happen is, division dia akan jadi failure. Sepatutnya setiap satu kromosom ni pergi kepada satu sel, betul tak? Betul? Setiap satu kromosom akan pergi kepada opposite poles. Tapi dekat sini dia tak pergi kepada opposite poles sebab dia failure ataupun non-disjunction during meiosis 1. So dekat sini kita assume sebagai failure ataupun non-disjunction. Disebabkan failure atau non-disjunction ni, dua-dua kromosom akan pergi hanya kepada satu sel. Ataupun dekat anaphase 1 dia punya splitting ataupun division tak berlaku lah. Okay, dia tak separate. Jelas cakap tu? So yang satu lagi ni akan jadi kosong ataupun null lah, zero. Tak ada apa-apa kromosom akan pergi kepada another cell. Okay, faham tak? Faham tak cakap tu? Faham. Faham? Masya faham? Faham, madam? Faham kan? Saya tak tunjuklah detail awak punya metaphase, anaphase, telophase semua tu. So ini dah habis cytokinesis, awak tahu ada failure berlaku dekat meiosis 1. Okay, sebab tu dia tak divide exactly the same lah. Should be one chromosome pergi kepada each cell ataupun kepada opposite pole. So bila berlaku dah failure awal-awal dekat meiosis 1, what will happen? Benda tu akan bersambung. Bila sambung kepada meiosis 2, dia should be normal lah sebab kita tahu sama ada dia punya failure kat meiosis 1 atau meiosis 2. So bila dia sambung, dia akan jadi normal, barulah okay, dia akan divide. Okay. So kalau ingat bila macam ni, kalau dia separate dia akan jadi macam mana? Betul tak? Sebab ini adalah meiosis 2. Meiosis 2 adalah separate ataupun dia punya sister chromatid akan separate to the opposite poles. Betul? Faham? Walaupun tadi dia macam ni dan dia tak separate betul-betul, dia jadi macam ni. Tapi ingat meiosis tu memang akan separate dekat sister chromatid. Sister chromatid akan separate. So dia separate dua ni. Satu pergi kepada sel number 1, satu lagi pergi kepada sel number 2. Jelas cakap tu? Jelas. Jelas. So apa jadi dengan yang satu lagi punya sel ni? Warna biru ni. Kalau dia dibuat jadi apa? Kosong. Kosong je lah. Tak jadi apalah kan? Betul? Okay, so dia akan ada banyak macam ni. Okay, jelas. And let's say, so dia dah jadi gametes lah ni sebab dah complete meiosis 2. So sekarang kalau nak berlaku fertilization, so kita tahu ini adalah male. Okay, so akan ada female ataupun egg lah, normal ovum ataupun egg akan datang untuk fuse together. So katakan kita ambil ni, kita fuse dengan normal gamete. So normal gamete should be ada satu sahaja kromosom in each cell. So bila kita fusekan together, dia akan jadi 1, 2, 3. Betul? Betul tak? Sama juga dengan yang sel number 2. Dia akan jadi macam ni juga. How about cell number 3 dengan number 4? Kalau normal gametes ataupun normal eggs datang, one cell ada satu kromosom. So apa jadi? Diffuse together. Tinggal satu je lah kan?
Ni pun tinggal satu kromosom sahaja. Nampak tak? Ini adalah after fertilization. Nampak ke? Nampak. Nampak. So should be kita punya gametes ataupun kita punya gametes sepatutnya yang normal gamete adalah macam ni. Dia ada satu kromosom sahaja each cell. Okay, tu normal gamete. And then bila dia fuse with parents, another parent, so kita sebagai after berlaku fertilization, the whole zygote ataupun after fertilization, the zygote should have only 2 kromosom lah. Tapi dekat sini berlaku satu lebihan kromosom. Dan dekat sini berlaku apa? Kekurangan satu kromosom. So untuk penulisan kita akan tulis ini 44 plus apa dia? XXY. XXY. Yang ni 44 plus XX. Y. Y jugalah ni Y ni kecil ni. Betul? Yang ini 44 plus X kosong. Ni 44 plus X kosong. Kosong tu kosong lah. Sepatutnya ada something sebelah ni. Tak ada. So 44 plus X kosong. So untuk XXY penyakit apa kita belajar sebelum ni? Klinefelter syndrome. Untuk X0? Turner syndrome. Okay. Jelas tak? Jelas tak kat tu? Jelas. Sama juga untuk sebelah ni. Ini adalah non-disjunction. Okay, non-disjunction. Ditulis during meiosis 2. Maknanya dia dah skip meiosis. Dia tak skip. So meiosis 1 dia normal. Sepatutnya gambar dia salah ni. Okay. Sepatutnya non-disjunction meiosis 2 tu dia tunjuk dekat sini. Bukan kat atas ni. Kat bawah ni. Okay. So ini adalah meiosis 1 normal. So bila normal, dia akan separate to each cell macam biasa. Okay. Bila yang kedua meiosis tu baru tak normal ataupun dia failure to separate, barulah dua-dua ni sepatutnya pergi sini dua kan. Satu sini, betul tak? Tapi disebabkan non-disjunction, dua-dua hanya pergi kepada satu sel. So yang ni akan combine dengan yang ini menjadi 3, iaitu XXX. Yang ni awak tahu yang kecil adalah Y sebab awal-awal kita dah nampak, kita dah bezakan Y dengan X. So yang ini bila fertilize dengan normal ovum, dia akan jadi macam ni iaitu XYY. Katakan yang ini, kita combine dengan yang ini, dia akan jadi X. Oh, betul? Betul. Yang ini pun akan jadi X. Oh, XO tu apa? Kosong. Turner syndrome, betul? Betul tak? Betul. Betul. Okay. So itulah. Maksudnya XO dia tak tunjuk sebab dah tadi Turner syndrome. Dan kalau XO dia boleh hidup tau. Tapi kita tak jumpa YO. Betul tak? YO boleh jadi juga. Kalau failure tu berlaku dekat kromosom female kan. So XO boleh hidup. Cuma dia ada penyakit Turner syndrome. Tapi YO tak boleh. Tak boleh survive. Sebab Y is too small. Okay. Faham tak? Dia tak boleh carry apa-apa gene kan. So dia tak function lah. Okay. Jelas tak sakit ni? Jelas. Okay. So ni sama je lah dia punya conclusion. Okay. So next kita akan tengok yang terakhir iaitu euploidy ataupun polyploidy lah. Okay. Changes of chromosome. Sebelum ni saya dah explain kan apa beza polyploidy dengan aneuploidy kan? Betul ke tak ni? Betul. Apakah itu polyploidy? Saya nak Amar. Amar. Ya, saya bilang. Okay. Amar. Apa polyploidy? Madam ajar sebelum ni. Madam dah brief hari tu. Tak ingat. Tak ingat. Senangnya jawapan. Saya Aneuploidy ke apa? Aneuploidy?
Aneuploidy tu number of chromosome is abnormal. Antara dia extra atau dia hilang satu. Satu, betul tak? Okay, so awak Hmm. tahu kalau aneuploidy kita sebut dia extra ataupun missing satu kromosom sahaja. Okay, plus one ataupun minus one kromosom sahaja. So beza dia dengan polyploidy adalah dia involve the whole chromosome set. Okay, dia extra the whole chromosome set. So kalau kita normal human katakan, kita ada berapa set of chromosome? Sama. 46. 46 44 plus tu XY. itu adalah bilangan kromosom, 46 kromosom tu tak? Dan 23 pairs. Ini kita kira 2 set ataupun diploid. Betul? Setiap satu tu kita ada dua kan, 23 pairs kan. So kita panggil dia sebagai diploid. So untuk polyploidy dia akan involve the whole chromosome set. So kalau ingat yang Madam ajar karyotype tu number 1 sampai 23, betul? Okay. So setiap satu tu sepatutnya ada 2 kan? 2. Okay. Untuk yang ada polyploidy, dia akan sama ada jadi triploid, tetraploid atau pentaploid ataupun so on lah. So menyebabkan dia ada 3 set. Untuk triploid dia ada 3. Setiap satu ni ada 3. Faham tak? Dia involve the whole set of chromosome. Kalau aneuploidy, kita cakap dia tambah satu dekat sini, kurang satu dekat sini, mana-mana satu kromosom saja. Tapi untuk polyploidy, dia akan involve the whole chromosome. Okay, the whole set. Kalau dekat satu dia lebih satu, semua satu set kromosom ni akan ada lebih satu. Sebab dia the whole set. Sebab tu daripada diploid, kita boleh panggil triploid, tetraploid and pentaploid lah contohnya and so on. Tapi benda ni hanya common untuk berlaku dalam plants. Okay, faham Mama? Yang lain faham tak? Faham. Yang lain faham? Faham. So ini haploid. Faham. Haploid satu je, setiap kromosom tu satu single set saja. Tapi untuk diploid, setiap satu kromosom ada 2 set. Okay, diploid. Yang ni triploid, ada 3 untuk setiap kromosom. Tetraploid ada 4 untuk setiap kromosom. So they involve the whole set of chromosome. A condition where nucleus of organism has more than 2 complete set. More than 2. 2 tak kira lah. 2 masih normal sebab dia diploid kan. So kita cakap more than 2 complete cell. Okay. So benda ni pun sama. Dia boleh berlaku naturally by non-disjunction of meiosis ataupun induction. Induction ni adalah by using chemical ataupun constant. Biasa manusia buat lah induction ni. Okay. Sama ada naturally ataupun induction. Okay. So untuk apa berlakunya benda-benda macam ni? Sama ada dia nak involve ataupun nak form new species yang ada better qualities. Okay. So benda ni dah apply lah dalam sekarang kalau perasan tumbuh-tumbuhan atau pokok-pokok, lagi-lagi buah-buahan banyak dah apply benda-benda macam ni untuk dapatkan better qualities of species lah. Contohnya untuk dapatkan pokok tu atau tumbuh-tumbuhan tu tumbuh lagi laju ataupun pest resistant, benda-benda macam tu. Dia lebih dekat dia kacukan lah. Okay, dan dia common in plant tapi tak common langsung dalam animal. In animal usually dia akan ada lethal effect during embryonic development. Maksudnya tak bagus lah ataupun lethal tu boleh matilah. Okay, faham tak ni? Faham. Okay. So genome ada 3N, 4N, 5N, triploid, tetraploid dengan pentaploid. So kita tengok beza dalam polyploidy, kita boleh separate into 2. Okay, so polyploidy boleh terbahagi kepada 2 iaitu autopolyploidy dengan allopolyploidy. Yang ni pun Madam ada terangkan itu. So kita ada auto dengan allo. Beza autopolyploidy dengan allopolyploidy adalah kalau autopolyploidy dia ada lebih daripada 2 kromosom set sama tapi dia interbreed of the same species. Kalau allopolyploidy kita interbreedkan dia daripada different species. Okay. Faham? Faham? Semua orang faham?
Faham, madam. Faham, okay. So autopolyploidy, kromosom set tu adalah homologous dengan parent cell lah sebab dia adalah daripada spesies yang sama. So dia akan jadi homologous parent cell, homologous set. Potato, banana, apple semua tak ada masalah. Tapi untuk interbreeding bila kita kacukkan dengan spesies yang berbeza, kromosom diorang pun akan beza, betul tak? Katakan X dengan Y. Okay, tumbuhan yang berbeza. So kromosom ni akan lain, kromosom ni akan lain. So what happen bila kita interbreedkan dua spesies yang berbeza? So bila kita interbreedkan dua spesies yang berbeza, F1 dia akan produce spesies yang biasanya sterile. Sterile tu mandul lah, tak boleh reproduce. Okay. So bila dia tak boleh reproduce sebab dia tak ada homologous kromosom untuk dia pairkan. Untuk undergo meiosis, kita perlukan homologous kromosom untuk pair up, betul? Tapi bila kita kacaukan dua spesies berbeza, homologous kromosom tak wujud lah sebab dia daripada spesies berbeza, kromosom berbeza. Okay, jelas setakat tu. Sekejap lagi saya tunjuk contoh. Okay, so dia cannot pair menyebabkan kromosom dengan ni meiosis tak boleh occur. Bila meiosis tak boleh occur, takkan ada gamete formation. Okay, tapi the sterile hybrid ni boleh reproduce by asexual reproduction ataupun vegetative propagation. Okay, so kromosom number dalam sterile hybrid ni akan double through chromosomal doubling process using ataupun produce fertile hybrid. So F1 dia walaupun sterile, kita boleh undergo proses doubling of chromosome untuk make sure setiap kromosom ni ada dia punya homologous pair. Lepas dah ada homologous pair, dah boleh pair up, barulah dia boleh undergo meiosis. Lepas undergo meiosis, barulah dia boleh produce F2. Faham tak? Yang saya tunjuk kat sini. Nampak tak ni gambar ni? Nampak. Nampak. So saya ulang balik. Kalau kita kacukkan the same species, okay. Kalau kita kacukkan the same species, should be no problem lah. AA katakan saya kahwinkan dengan AA sebab dia spesies yang sama. So no problem, dia akan jadi AAA. Dan dia ada homologous kromosom dia, kromosom yang sama. So dia boleh reproduce, dia adalah fertile. Tapi beza untuk yang kalau kita interbreed dengan spesies yang berbeza, so ini spesies number 1, ini spesies number 2. So AA dengan BB, adakah dia kromosom yang sama? Tak. Okay, ni sebelum undergo meiosis lah, lepas undergo meiosis, produce gamete, dia tinggal satu, yang ni pun tinggal satu lah kan, sebab dia produce gamete. So bila kita kacukkan atau interbreedkan dua, dia jadi AB. AB is not homologous chromosome. Untuk undergo meiosis, kita perlukan homologous chromosome. So basically, the AB akan menjadi sterile ataupun cannot reproduce. Dia boleh reproduce kalau dia undergo, apa nama ni? Apa dia sebut tadi? Asexual reproduction. Okay, ataupun cara kedua adalah by doubling the chromosome. So doubling chromosome ni akan menyebabkan setiap satu kromosom A akan dapat dia punya homologous, kromosom B pun akan dapat homologous. So lepas dah dapat homologous, boleh dia undergo meiosis sekarang? Boleh. Boleh pair up, boleh undergo meiosis dan boleh produce fertile offspring. Okay, jelas setakat tu? Jelas? Madam. Ya. Allopoidy ni biasa naturally ke orang buat? Orang buat. Orang buat. Oh. Okay. Macam kita kacuk dua jenis beza kan. Tumbuh-tumbuhan ataupun pokok, banana ke, apple ke. Ada reason lah kenapa orang buat benda tu, ada reason. Macam tadi cakap, untuk tumbuh dengan lebih laju, faster dia punya ni, untuk masakkan dia lagi laju, buah-buahan kan, kita nak masakkan dia lagi laju. Kita gunalah, kita kacukkan dua spesies berbeza. Okay. Jelas? Jelas, madam. Thank you. Okay. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Sama. Contohnya tembikai kan. Tembikai ni manis. Tembikai satu lagi besar. So saya nak dapatkan tembikai yang manis dan besar. Saya akan kacuk lah dua spesies berbeza tu. Dia macam tu. Okay. Ada reason. Ada sebab kenapa kita kacuk. Okay. Faham semua?
Faham tak semua? Faham? Okay. So, itu sahaja untuk chapter ni. Okay. So, next saya nak awak buat latihan. Dalam buku awak tak latihan Buku tutorial tak ada latihan kan? Tak ada. Tak ada. Sebelum tu, untuk esok ada kelas kan tengah hari. Make sure semua masuk lah sebab saya nak record kelas tu untuk orang menilai. Okay, so esok kita akan buat latihan ataupun revision sikit based on apa yang kita belajar. So saya perlukan awak untuk respon lah dengan bagus ni esok. Boleh? Boleh semua? Dan esok kena buka kamera lah sebab saya nak awak involve. Okay. So nanti detail tu saya akan bagi dekat Telegram. Okay. So kita akan buat latihan esok. So tolong study sikit, especially chapter mutation. Esok mungkin saya akan, kejap lagi saya akan decide lah nak buat apa untuk esok. Sama ada presentation ke, latihan berkumpulan ke, ataupun quiz ke. Saya akan tu. So akan study lah of course. Okay. Ingat tak saya bagi latihan sebelum cuti? Ada 2 hari saya bagi latihan, 3 hari. Ingat tak saya bagi tu? Kan? Just awak hantar. Sekejap lagi saya akan bagi dia punya answer. Awak check dia punya jawapan lah sebab ada setengah jam lagi kan masa saya. So saya akan bagi video YouTube yang membincangkan jawapan-jawapan. Boleh? Boleh. Boleh. Alright. Okay, itu saja. Madam, keyword. Ya. Keyword hari ni adalah doubling, chromosome doubling. Boleh dengar? Dengar. Chromosome doubling. Okay, dekat praktikal jangan letak kat tutorial. Okay. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Ya. Saya nak tanya pasal yang bio wave ni. Bio wave. Okay, tanya.